Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bicara kita berkenaan dengan sebahagian daripada hukum-hukum fiqh yang berkait dengan anjing. Jadi kita ada jiran-jiran non-muslim yang membela anjing. Ya, ada jiran non-muslim yang bela anjing. Dan anjing ni boleh dikatakan ada di sekitar kawasan perumahan kita. Kadang-kadang kita jogging jumpa anjing dan sebagainya, ya. Jadi bagaimana kedudukan anjing dalam Islam, ya? Bagaimana kedudukan anjing dalam Islam? Menariknya di dalam Al-Quranul Karim, muka surat 88 aja. Termasuk bab anjing, muka surat 88, ya. Menariknya dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim tentang kedudukan anjing yang muallam, yang terlatih, yang diberi ilmu, yang belajar, ya. Al-kalbul muallam, anjing yang terpelajar, anjing yang pandailah, ya, yang dilatih, yang bijak, ya. Maka anjing yang terlatih, yang bijak ni diangkat kedudukannya berbanding anjing yang ghair muallam, yang tidak terpelajar. Maknanya kalau anjing tu kita tak bela, kita tak ajar dia, kita berburu binatang, dia tangkap, dia tolong tangkap, bukan anjing kita tak lepaskan dia, kita tak latih dia pun. Boleh tak kita makan? Kita tak boleh makan, kan? Pasal dia anjing yang tidak terlatih. Tetapi kalau dia anjing yang terlatih, ya, kita tembak binatang, anjing tu tangkap, dia tangkap untuk kita, bukan untuk dia. Dia tangkap untuk kita kerana dia telah dilatih, dia kenyang dah makan, kita bagi makan. Maka haiwan yang kita tembak tu, ditangkap oleh anjing tu, ya, digigit oleh anjing tu adalah haiwan yang halal dimakan, ya. Yang dia gigit tu potong buang sikitlah, kan. Yang lain tu adalah halal dimakan. Jadi daripada sini kita melihat bahawa dengan ilmu, ya, pengajaran dia, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat walaupun seekor anjing. Allah mengangkat darjat walaupun seekor anjing dengan sebab ilmu. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Umum firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala angkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Umum ayat tu maknanya kalau beriman Allah angkat darjat, kalau diberikan ilmu Allah taala angkat darjat, ya. Itu anjing, ya, di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, para ulama bincang masalah kenajisan anjing. Jadi kita hidup bersama dengan anjing, adakah nak dikira anjing ni sebagai najis ataupun tidak? Adakah nak dikira anjing ni sebagai najis ataupun tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing adalah najis. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing adalah najis. Manakala dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, anjing
adalah haiwan yang suci. Ya, anjing adalah haiwan yang suci. Tak ada pen, ada pen tak? Ada pen. Allahumma shalli ala. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, anjing dihukum sebagai najis. Anjing itu sendiri. Anjing itu sendiri. Maknanya bentuk badan dia, maknanya bulu dia, jilatan dia dan sebagainya itu dikira sebagai anjing. Anjing itu sendiri. Anjing itu sendiri dikira sebagai najis, ya. Jadi maknanya kalau kita berjalan-jalan tu selisih dengan anjing, anjing kena kat jubah kita, ya, pakaian kita sudah mutanajjis, terkena najis. Sebab anjing tu adalah najis. Anjing tu ada sama macam tai lah. Sama macam tai lah, mana terkena tai, ya, tai itu pakaian kita, jubah kita, mana pakaian kita mutanajjis, terkena najis, ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing adalah najis. Ini kerana faham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Dia ada hadis dia, perkataan dia, tuhur Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan tuhur, suci. Tuhur, suci. Ha waw ra, tuhur, suci. Suci bekas seseorang kamu, ya. Suci cawan, bekas ni cawan lah, cawan, pinggan dan sebagainya. Tuhur ina'i ahadikum, suci bekas, ya, cawan, pinggan dan sebagainya tu. Idza walagha fihil kalbu, apabila anjing jilat pada bekas itu, ya, anjing jilat bekas tu. Jadi cawan kita ni ada air, anjing datang, dia minum air tu, dia jilat-jilat sikit, ya. Dia jilat-jilat sikit. Jadi cawan ni asalnya bersih kan? Asalnya bersih. Kemudian bila anjing jilat, Nabi kata tuhur, suci. Pasal apa jadi suci? Kena guna perkataan suci itu. Ya, ini cara faham mazhab Syafi'i, ya. Jadi perkataan tuhur tu memberi maksud bahawa jilatan anjing tu telah menajiskan bekas itu. Ya. Jilatan anjing tu telah menajiskan bekas itu, sebab ada perkataan tuhur, suci. Maknanya bekas tu tak suci lah apabila dijilat oleh anjing. Jadi hadis tak ada lah direct kata anjing tu najis, tak ada lah, tak ada hadis, ya. Tapi cara faham ijtihad, ya, ijtihad di kalangan para ulama. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a mar, suci bekas seseorang kamu yang dijilat oleh seekor anjing, hendaklah dia basuh sebanyak 7 kali. Ihdahunna bit-turab, salah satu daripada 7 basuhan itu dengan air tanam, ya. Jadi daripada hadis inilah dalam mazhab Imam Syafi'i, anjing tu dihukum sebagai najis mughallazah, sebab kena basuh 7 kali. Kita panggil sama ataupun sertu, jadi sini kehidupan kita bila kena dengan anjing nak kena sama lah, nak kena sertu lah, ya.
Rumah kita sebelah dengan rumah non muslim, ada anjing, ya. Pagar kita kongsi dengan pagar dia. Jadi pagar kita kan pagar dia. Pagar rumah tu pagar dia punya kan pagar kita kan? Pagar bersama. Pagar bersama. Kita rasa tak apa cantik dah pagar ni, kita nak tukar. Kena tanya dia dulu kan, cabut je. Kena tanya dulu lah. Pasal pagar bersama kan. Jadi tak apalah. Jadi anjing tu jilat pagar tu. Jilat pagar tu, kita pun saja berjalan. Tepi pagar tu ada pokok bunga. Ya, berjalan sikit nak tengok pokok bunga, peganglah pagar tu. Pegang pagar tu, rasa berlendir. Jadi lendir tu lendir anjing lah tu tak. Takkan orang nak jilat kan. Anjing lah kot jilat nyap kan. Jadi tangan kita sudah jadi najis, mutanajis ya. Hari tu ya, kita nak berjalan rumah kawan kita kan non muslim, dia belanjing. Jiran kita non muslim, dia belanjing. Kita nak sembang dengan dia, tiba-tiba anjing dia datang lalu kena seluar kita. Tak apalah, seluar tu nak jogging tak apalah kot, kena jubah kita nak datang sembahyang ya. Jadi pakaian kita sudah terkena najis, nak kena sertu ataupun sama di sinilah fiqh Islam ni. Fiqh Islam dia luas. Fiqh Islam dia luas dengan beberapa penyelesaian ya, beberapa solusi sebagai suatu asas penting untuk kemudahan kita umat Islam ya. Jadi tak apa, kita pegang dulu asas kita ialah mazhab Imam Syafi'i, kerana itu yang kita belajar. Tetapi dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, anjing sama ada anjing yang terlatih ya, yang kita latih, ataupun anjing yang biasa yang kita tak bela adalah suci. Dalam mazhab Imam Malik, anjing tu dihukum sebagai suci. Pasal apa? Kerana Imam Malik berpandangan tiada dalil yang soreh menyatakan bahawa anjing adalah najis. Jadi yang kata najis tu tak ada dalil yang direct. Tak ada dalil yang soreh, yang direct. Ya. Dia ijtihad, faham daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan direct ni maksud saya, Nabi tak pernah kata anjing tu najis. Kalau Nabi kata anjing tu najis, selesai masalah, tak ada khilaf dah. Tapi tak ada hadis tu. Jadi sebab itu berlaku perbezaan ijtihad di kalangan para ulama Jadi Imam Malik dia kata tak najis. Bila dia kata tak najis, pasal apa Nabi suruh basuh 7 kali? Pasal apa Nabi suruh basuh 7 kali? Maka dalam mazhab Malik rahimahullahu taala, arahan Nabi suruh basuh 7 kali itu semata-mata ta'abbudi. Semata-mata ta'abbudi semata-mata ta'abbudi. Jadi semata-mata ta'abbudi. Ta'abbudi maksudnya ibadat ya. Nabi suruh 7 kali basuhlah 7 kali. Bukan kerana najis, tapi kerana disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini tuan-tuan, jadi sini ada sedikit perbezaan ya dalam masalah basuhan 7 kali ini. Ya, dalam masalah basuhan 7 kali ini, adakah nak kena basuh 7 kali ataupun boleh berlebih kurang daripada 7 kali ini? Boleh berlebih kurang daripada 7 kali ini. Jadi ada hadis, salah satu hadis dia sampai tak? Salah satu hadis dia adalah daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Salah satu hadis dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kerana hadis mesti datang daripada sahabat. Jadi Abu Hurairah menyatakan bahawa Nabi SAW, barulah datang hadis ni. Ya, datang hadis ni makna Nabi suruh basuh 7 kali. Tetapi basuh 7 kali ni sebab najis dalam mazhab Syafi'i, tapi bukan kerana najis, sebaliknya ta'abbudi, ikut perintah Nabi dalam mazhab Malik rahimahullahu taala. Di sini para ulama mengkaji lagi. Para ulama mengkaji lagi, akhirnya mereka jumpa riwayat yang berbeza, iaitu antara riwayat daripada Abu Hurairah dengan pandangan Abu Hurairah. Ya, antara riwayat daripada Abu Hurairah dengan pandangan daripada Abu Hurairah. Dia ada riwayat, dia ada pandangan, ya. Jadi kaedah dia, kita ambil kaedah sikit. Kaedah dia, Abu Hurairah dia bagi tahu Nabi kata basuh 7 kali. Basuh 7 kali. Tetapi Abu Hurairah bila anjing jilat, sebab di Madinah tu ada anjing, bila anjing jilat, Abu Hurairah dia tak basuh 7 kali. Dia basuh kurang daripada 7 kali. Ya, dia basuh kurang daripada 7 kali. Jadi sekarang ni ulama nak lihat kaedahnya nak pakai yang mana, al-ibratu bima rawa ataupun al-ibratu bima ra'a. Kita nak ambil kira, ibrah ni nak ambil kira yang mana? Nak ambil kira apa yang seseorang riwayatkan, dia cerita Nabi kata macam ni, rawa, ataupun ambil kira berdasarkan pandangan dia, amalan dia. Ya, berdasarkan amalan dia. Dia walaupun dia kata Nabi suruh basuh 7 kali, tapi dia buat mungkin 3 kali, mungkin 4 kali, mungkin 5 kali. Dia kata Nabi suruh buat macam ni, tapi dia buat tak semacam mana dia cerita daripada Nabi SAW. Jadi ada ulama kata ambil kira yang ni, dia buat macam mana pun sahabat tu buat, tapi kira yang Nabi. Ada ulama kata tak, ambil kira yang dia buat, kerana boleh jadi mula-mula dia sebut Nabi kata macam ni, tapi lepas tu dia tak bagi tahu Nabi batalkan. Nabi batalkan yang ni, Nabi buat yang lain. Ya, jadi amalan sahabat tu menunjukkan apa, pembatalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada perbincangan di kalangan ulama. Al-ibratu bima rawa la bima ra'a, ataupun al-ibratu bima ra'a la bima rawa. Ya, macam kita lah, macam kita tanya ustaz, apa hukumnya merokok? Apa hukumnya merokok? Ustaz pun menurut pandangan para ulama, sebahagian besar ulama menyatakan merokok hukumnya haram, ataupun fatwa menyatakan rokok hukumnya haram. Habis kat situ. 2-3 hari pula kita tengok ustaz tu isap rokok. Aku tanya dia dalam kuliah, dia kata haram, fatwa kata haram. Yang ustaz ni aku tengok sendiri dia isap rokok. Jadi nak pakai yang mana? Yang ustaz tu kata ke haram tu dia kata fatwa, ataupun amalan dia? Nak pakai yang mana? Rawa. Kan ni kan ni? Ya, tak boleh pakai ustaz. Tak boleh pakai ustaz tu. Kan kita tanya dia rokok, dia jawab dalam kuliah, dia kata fatwa kata haram. Kan? Fatwa kata haram. Ulang banyak kali. Tiba-tiba 2-3 hari pula kita tengok dia duduk kedai mamak ke mana, tengok situ isap rokok. Jadi barangkali setengah orang pegang ni, ustaz tu kata haram, fatwa kata haram, dia bagi tahu fatwa kata haram. Yang dia buat tu dia lah, manusia kan tergelincir,
manusia ni tak maksum biasa. Mungkin bagi setengah orang dah ya, ustaz ni bagi tahu fatwa kata haram. Sebahagian ulama yang ustaz ni buat yang kita kena pegang. Ustaz itu hisap rokok boleh lah maknanya. Takkanlah ustaz nak buat benda haram, contoh. Jadi ada perbincangan tu ya. Jadi sahabat Nabi kata Nabi suruh basuh 7 kali. Tiba-tiba sahabat ni dia tak basuh 7 kali. Itu maknanya arahan basuh 7 kali itu dibincangkan oleh para ulama, kena betul-betul sebiji-sebiji ataupun tak. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dia ambil yang ni lah. Dia ambil yang ni, al-ibrah bima rawa. Abu Hurairah meriwayatkan 7 kali lah. Walaupun ada cerita lepas tu Abu Hurairah basuh jilatan anjing tu tak sampai 7 kali, tak apa. Kita kira yang ni je. Yang Abu Hurairah buat tu tak ambil kira. Ada mazhab tak? Kita kira Abu Hurairah buat macam mana? Dia yang cerita 7 kali tapi dia lebih tahu maksud sebenar daripada hadis tu. Jadi dia basuh tak sampai 7 kali. Dia faham 7 kali itu mungkin bukan wajib dan sebagainya. Kerana dia meriwayat, dia dengar hadis tu daripada Nabi, dia dengar penerangan Nabi barangkali, dia lebih faham maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud saya ialah perbincangan di kalangan para ulama dalam masalah ni. Yang keduanya, 7 kali ini juga ada hadis. Ada hadis yang lain. Ini hadis 7 kali. Tapi ada hadis yang lain meriwayatkan 3 kali. Salah samarat. Ada riwayat hadis meriwayatkan 5 kali khamsa marrat. Ada riwayat hadis kata 3 kali, maknanya apabila anjing menjilat ya, bekas seseorang kamu, basuhlah dengan 3 kali basuhan. Ada riwayat kata bila anjing jilat tu bekas tu hendaklah ayyaghsilahu khamsa marrat, 5 kali basuhan. Ada riwayat yang sebegitu ya. Jadi ulama-ulama yang kata 7 kali basuhan ni, mereka melihat hadis ni sebagai hadis yang dhaif. Hadis ni 7 ni sahih, manakala hadis ni dinilai sebagai hadis yang dhaif. Jadi antara sahih dengan dhaif, maka diguna pakai hadis yang sahih lah. Ya, diguna pakai hadis yang sahih. Iaitu ijtihad di kalangan para ulama ya. Jadi sini kita ada 2 pandangan. Sekurang-kurangnya kita ada 2 pandangan. Bagaimana kita nak mengguna pakai pandangan para ulama yang berbeza ini. Jadi saya melihat perkara ni kita berpegang kepada asal mazhab kita dululah. Asal mazhab kita iaitu mazhab Imam Syafi'i. Bukan kata mazhab lain salah, tidak. Sama aja, sama-sama betul. Cuma Allah Subhanahu wa taala menitahkan kepada kita wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut benda yang tak ada ilmu bagi kamu. Jadi ilmu kita fiqahnya kita belajar secara mazhab Syafi'i dari sekolah rendah. Nanti ilmu kita macam tu. Bukan kata yang lain salah, tidak. Kita ikut ilmu. Jadi kalau orang membesar di negara Afrika, kawasan belah Afrika dan sebagainya tu mazhab Maliki, ilmu dia cara mazhab Maliki, maka dia beramal cara mazhab Maliki. Ilmu dia macam tu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kata benda yang tidak ada ilmu bagi kamu jadi kita beramal dulu dalam mazhab Imam Syafi'i maknanya najis kita tak pegang saja-saja anjing tu. Kalau berlaku jilatan, kalau anjing tu terkena pakaian kita dan sebagainya, maka kita sertu, kita sama dengan 7 kali basuhan. Namun begitu, wujud keadaan yang luar biasa, maka tidak mengapa untuk bertaklid kepada mazhab yang lain, contohnya mazhab Maliki. Kalau ada keadaan yang luar biasa, contohnya apa? Sebagai contoh pendakwah yang berdakwah dalam masyarakat bukan Muslim, ya, katalah Jakim hantar pendakwa, hantar ustaz masuk kawasan orang asli,
masuk kawasan orang asli, ada 40 buah rumah. Satu rumah belah 4 ekor anjing. Jadi ada berapa anjing? Ada 40 buah rumah, satu rumah ada 4 anjing. Jadi ada berapa anjing kawasan perumahan tu? 160. Ustaz tu nak dakwah ada 160 ekor anjing. Agak-agak berapa bulan ustaz tu boleh duduk kawasan tu? Maknanya kalau dia pegang mazhab Syafi'i, dengan hidup anjing tu, nak hidup anjing mana? Nak jalan rumah orang asli jumpa anjing, nak berjalan pergi tu dah tengok jumpa anjing tu datang, maknanya jaki mantap duduk 3 bulan baru keluar, 3 hari patah balik. Kan, 3 hari patah balik. Sini maknanya ada keperluan kepada kita untuk taklid kepada mazhab yang lain. Contohnya taklid kepada mazhab Maliki, sebab keadaan kita, kita kata keperluan kepada kita untuk hidup bersama dengan anjing. Kalau kita duduk kawasan yang tak ada anjing, tak ada masalah, peganglah mazhab Syafi'i. Setahun sekali pun payah nak jumpa anjing kan, nak sertu kan, tak ada masalah lah. Tapi kalau hari-hari nak kena sertu, letihlah kita kan. Jadi itu contoh keadaan. Di sini keluasan fiqh Begitu juga kalau kita kata kita hidup dalam masyarakat, jiran sebelah kanan belah anjing, jiran sebelah kiri belah anjing, saya pergi rumah kawan saya di Kuching, Sarawak. Dalam rumah kawasan perumahan tu, dia cerita ada 50 buah rumah, 48 rumah non muslim, 48 non muslim, ada 2 rumah je yang muslim. Jadi 48 rumah non muslim, tiap-tiap rumah tu ada anjing. Nak pergi taman ada anjing, anak nak berjalan pergi surau ada anjing. Surau pun luar lah, pasal ada 2 buah rumah ya, jalan jauh sikit lah, pergi taman lain lah kan. Nak pergi sekolah ada anjing, nak pergi main pun ada anjing dan sebagainya. Jadi anak dia susah, nak hidup susah sikit, tak boleh nak ke mana-mana pasal anjing banyak, 48 buah rumah belah anjing kan. Jadi wajar ataupun tidak bagi keluarga ni bertaklid kepada mazhab Maliki bahawa anjing adalah najis, wajar atau tidak? Kena kekal juga dalam mazhab Syafi'i. Hasil kena ada kena ada kewajaran kita nak bertaklid sebab itu kalau Sabah dengan Sarawak ni dia kena ada fiqh lain pula. Mufti dia nak fatwa tu, dia tak boleh tegas dengan mazhab Syafi'i, tapi dia kena meraihkan keadaan masyarakat, keadaan masyarakat, demografi masyarakat tu macam mana itu maknanya mufti dan fatwa lah itu contoh Begitu juga contoh yang ketiga, kalau kita kena jaga anjing, kita duduk dalam polis, kita duduk dalam kastam, kita kena bela anjing, jaga anjing, unit anjing, hari-hari nak kena gosok anjing dan sebagainya, hari-hari balik nak sertu pakaian kan. Marah orang rumah kita, ni kena sertu. Rumah pula, rumah bukan rumah ada tanah, rumah duduk tingkat 3, tingkat 4 tu, tak ada tanah kan, balik nak kena sertu kan. Letih lah. Sini maknanya ada keperluan untuk kita bertaklid orang yang jaga anjing, unit polis, kastam dan sebagainya. Ini keluasan Islam keluasan Islam tu dia ada fiqh, dia ada ijtihad di kalangan para ulama. Ijtihad di kalangan para ulama tu tuan-tuan adalah aset kepada kita, adalah aset, dia bukan liability, dia adalah aset kepada kita. Kita tidak ta'assub, kita tidak fanatik, kita pegang kepada satu mazhab dulu. Tapi kalau ada kita kata kesukaran beramal dengan mazhab yang kita pelajari, maka kita ada 3 lagi mazhab fiqh. Dia sebagai aset kepada kita, sebagai aset kepada kita. Misalnya kita sembahyang Jumaat, sembahyang di luar masjid, pintu pagar kunci. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah, sembahyang di luar pagar kunci. Tapi ramai nak sembahyang, ada kan sembahyang, sah ke tak sah? Dalam mazhab Syafi'i rasanya tak sah, pasal pagar tu kunci. Jadi macam mana nak bagi sah orang sembahyang Jumaat di luar pagar tu? Pagar tu kunci, jangan kunci lah satu, tapi kunci juga kan,
Orang yang sembahyang Jumaat tu dia tak sembahyang Zuhur dah. Pasal dia sembahyang Jumaat dah, walaupun di luar panas lepas tu, kan? Kalau nak kira dia lagi baguslah daripada yang duduk dalam ni, kan? Maka dalam keadaan begini, mazhab Maliki menyatakan solat Jumaat itu adalah sah. Walaupun pagar kunci, solat Jumaat itu adalah sah. Jadi kita boleh ambil pandangan dalam mazhab Maliki bahawa solat Jumaat di luar pagar tu, walaupun pagar tu kunci, adalah sah. Pasal apa? Kita nak selesaikan masalah masyarakat yang nak sembahyang fardu Jumaat. Ini kata aset, ya. Pandangan-pandangan ulama ni adalah aset kepada kita, ya. Jadi kita ambil itulah setakat ni pagi ni kita ambil tentang konsep kenajisan anjing, ya. Ada dua pandangan, sekurang-kurangnya ada lagi pandangan, tapi kita ambil dua saja pagi ni. Dan perbincangan di kalangan para ulama tentang 7 kali basuhan itu, ada yang kata 3, ada yang kata 5, tetapi yang kuatnya adalah 7 kali basuhan, ya. Sekadar itu untuk pagi ini. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala